Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi Tuan Imam Pegawai Masjid, yang berbahagia Pengerusi Jawatan Kuasa Qaryah Masjid As-Sa'adah serta barisan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, para asatizah, para alim ulama, serta muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Pertama, marilah kita mengungkap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat kita menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Dan pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa kerana memberikan ruang untuk saya bersama tuan-tuan dalam kuliah subuh. Sebenarnya saya dihubungi untuk banyak kali juga untuk kuliah Jumaat di masjid ni, tapi hari Jumaat selalunya tak mampu nak datang lah. Sebab lazimnya hari Jumaat saya mengisytiharkan solat Jumaat di masjid yang baru, atau mengisytihar Jumaat di Suradiri Jumaat di seluruh negeri Perak, pusing keliling, jadi tak mampu lah. Jadi kebetulan hari ini ada 3 kenduri. Jadi lepas subuh pun kosong, maka saya tawarkanlah bolehlah sembang-sembang dalam setengah jam, sejam, insya-Allah. Tuan-tuan, kita dah sampai penghujung tahun 2023. Kita akan masuk ke tahun 2024. Maknanya umur kita semakin meningkat. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku 60 sampai 70. Bila kita membaca hadis yang saya paparkan di hadapan tuan-tuan, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits bihi nafsuhu mata ala syu'batin min nifaq." Bermaksud, barang siapa yang mati dan tidak pernah pergi berperang, serta tidak pernah berniat dalam dirinya untuk berperang di jalan Allah, maka dia mati dalam satu bentuk kemunafikan, sebagai munafik. Sekarang umur kita dah meningkat dah, dan belum pernah kita berperang. Ini perang fisabilillah, perang pakai peluru, perang pakai parang panjang, perang pakai pedang. Ini bukan perang nafsu. Ini perang fisabilillah, perang tumpah darah. Umur kita semakin meningkat dalam keadaan kita belum lagi berperang. Perang nafsu kita seharilah, tuan-tuan sekalian. Ini perang di medan. Dan tak terdetik pun hati nak berperang. Kita rasa seronok dengan kehidupan kita. Dia khawatiri matinya kita, esok lusa kita tak tahu, dalam keadaan kita mati dalam salah satu cabang-cabang munafik. Tuan-tuan sekalian, dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, di sebalik kita melihat kematian yang tiap-tiap hari berlaku di Palestin saja, di sebalik peristiwa-peristiwa yang menyayat hati itu, sebenarnya Allah nak buka
peluang dalam hidup di hujung-hujung umur ini untuk sama-sama berperang di Palestin. Tuan-tuan jangan pelik. Ada di kalangan umat Islam di Malaysia ini, dia tak kisah soal Palestin. Saya neutral, Ustaz. Saya tidak berpihak di mana-mana. Sebab sana pun mati, sini pun mati. Saya bersifat tengah-tengah. Tak boleh begitu. Jadi Allah izinkan kita hadir hidup di hujung tahun 2023 pada 10 Oktober 2023 berlaku peperangan itu. Sampai sekarang. Untuk apa tuan-tuan sekalian? Saya jauh, Ustaz, saya duduk rapat setia, saya duduk kampung Datuk Ahmad Said. Itu bukan bermakna kita boleh terlepas daripada peluang berjihad di jalan Allah. Barangkali kita tidak terjun di medan. Tetapi tuan-tuan, mudah-mudahan kuliah subuh ringkas ini dapat membentuk, menjentik hati kita untuk bantu. Tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis yang lain, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah." Barang siapa yang menyediakan seseorang untuk berperang di jalan Allah, maka seolah-olah seperti dia berperang, walaupun kita duduk di sini. Dan barang siapa yang wa man khalafa ghaziyan fi ahli bi khair faqad ghaza. Dan barang siapa yang menjaga keluarganya untuk berperang. Keluarga yang berperang tu, kita jaga keluarga dia. Jaga anak yatimnya jika anaknya menjadi yatim. Memelihara kebajikan ibu tunggal. Barangkali suaminya syahid fisabilillah, seolah-olah dia juga sedang berperang. Jadi di sebalik peristiwa yang menyayat hati, yang meninggal, anak-anak saja hampir 9,000, tuan-tuan. Anak-anak saja. Campur dengan orang dewasa semua-semua hampir 22,000. Yang cedera melebihi 50,000. Tak masuk lagi yang di bawah runtuhan bangunan, yang mereka hanya mengorek dengan tangan. Jentera jentolak tak ada. Ada pun minyak tak ada. Jadi tuan-tuan sekalian, pada pagi ini izinkan saya tuan-tuan sekalian kita kongsi sikit. Tuan-tuan boleh kita berhenti pukul apa? Boleh tak? Sebab itu tanggungjawab saya dan tanggungjawab kita semua. Kita jangan berhenti bercakap dan kita jangan berhenti untuk berkongsi berkaitan dengan tanah air kita. Izinkan saya gunakan tanah air kita. Sebab walaupun jauhnya beribu kilometer, tetapi di situlah letaknya kiblat pertama umat Islam. Kiblat kita bukan kiblat orang Palestin, tak. Kiblat kita. Di situlah kita pernah solat 17 bulan menghadap di situ. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita menghadap ke Kaabah Al-Musharrafah. 16 ke 17 bulan di situ. Dialah masjid yang kedua dibina di atas muka bumi ini, jarak 40 tahun daripada Masjidil Haram. Dialah tempat Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi untuk kita semua, bukan Nabi untuk orang Palestin sahaja. Dan kita sembahyang di dalamnya, kita mendapat 500 kali ganda. Masjid ketiga ternilai, ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tetapi tuan-tuan sekalian, bila kita tengok pengalaman kita sebelum ni, bila berlaku perang, makin lama makin orang lupa. Oleh kerana di Malaysia ni sekarang ni kan banyak isu artis, isu ulama, isu Ashabul Kahfi, isu ini, isu itu, maka kadang-kadang tenggelam sedikit isu Palestin. Isu boikot pun kadang-kadang tengok tuan-tuan dah makin ramai dah tempat yang dia boikot tu sekarang ini.
lalu di Medan Gopeng, lalu ke Tambun dan sebagainya. Dah makin ramai dah. Kejap saja. Tapi kita kena bercakap dari masa ke semasa isu ini. Tuan-tuan, selama mana masih belum bebas, kita kena bercakap. Tuan-tuan sekalian, ini peta dunia. Ini peta dunia, tuan-tuan. Di mana letaknya Baitul Maqdis? Saya pun tak pernah nampak. Ini Arab Saudi. Ya ke Arab Saudi situ? Saya tak pernah nampak sini. Ya kan? Kan sini kan? Ini Arab Saudi, ni Mesir. Palestin kat sini ni. Cik tu tak nampak. Sekarang ni, ini peta dunia ni bukan setakat berlaku perang Palestin dengan Israel. Ada lagi satu perang yang lebih awal, iaitu perang Rusia dengan Ukraine. Mana Ukraine tu? Belah-belah ni lah ni, lebih kurang ni. Test kit tu. Saya pun tak nampak di sini itu. Ini Rusia, ni Ukraine. Dia perang lebih awal daripada 7 Oktober. Tetapi bila berlaku perang 7 Oktober, umat Islam seluruh dunia mengambil perhatian terhadap, dah kita terlupa kejap perang Rusia-Ukraine. Tapi kita tertumpu kepada perang Palestin-Israel. Mengapa? Memang tertanam dalam diri manusia, seorang Muslim itu, bila perang Palestin-Israel dia melibatkan Baitul Maqdis. Tempat dia kecil je tuan sekalian di sini. Di sini ujungnya. Inilah tempat dia. Ini adalah peta Palestin. Ini sepadan, ini Mesir sepadan dia, ini Jordan, ini Syria. Inilah dia punya border dia. Atas ni Lebanon kan sana. Sini Lebanon. Syria, Jordan, Mesir. Keliling Palestin adalah negara-negara Arab. Apa dibuat dengan negara Arab? Kesian pihak mujahidin diketuai oleh Al-Qassam, bukan Qassam saja. Kali ini Saraya Al-Quds, Mujahidin Al-Quds, banyak lagi golongan-golongan mujahidin tetapi diketuai oleh Al-Qassam. Tugas ini bukan tugas mereka sebenarnya. Tugas ini adalah tugas yang patut dipikul oleh tentera Arab, khususnya yang keliling-keliling ni sebab dia dekat, dan tentera-tentera Islam. Israel nak dapatkan negara Palestin ini bukan kerja seorang, kerja berjemaah. Berjemaah dengan siapa? Dengan superpower dunia, Amerika, Britain, Kanada. Jemaah mereka ni hantar apa tuan-tuan sekalian? Kereta kebal, kereta perisai, bom pemusnah. Berjemaah nak dapatkan Palestin. Apa negara Islam buat? Berjemaah juga, tapi hantar air, makanan, ubat. Seimbang tak tuan-tuan kalau berperang apa itu? Tak seimbang. Amerika kata kami bagi $100 juta kepada Gaza, tapi dia hantar berapa bilion kepada Israel, hantar yang $100 juta atas humanity, kemanusiaan. Yang ini dia hantar berapa bilion aset tentera. Apa dibuat tuan-tuan sekalian oleh negara-negara Arab keliling ni? Tuan-tuan tengok. Apa yang dia membuat sebenarnya? Membiarkan golongan yang Al-Qassam ini tak berapa ramai, dalam 30,000 orang saja tentera dia lebih kurang. Tuan-tuan sekalian, ini Baitul Maqdis. Begitu lama kita telah di media-media barat bila bercakap mengenai Masjidil Aqsa, dia hanya nampakkan yang ini je, kubah kuning. Mana-mana wallpaper ke dalam surat khabar ke, bila sebut Masjidil Aqsa dia gambarkan kubah kuning. Sebenarnya bukan gitu. Masjidil Aqsa adalah satu kompleks
Dalam kompleks ni ada beberapa buah masjid. Ini Masjid Qibli, ini Masjid Qubatus Sakhra dan beberapa masjid lagi di sini. Bila disebut Masjidil Aqsa adalah semua ni tuan-tuan, semua ni. Maknanya kita nak dapatkan pahala 500 kali ganda tu, sembahyanglah kat mana-mana, bawah pokok ke mana ke. Yang kubah kuning ini kalau hari Jumaat adalah satu tempat yang dikhaskan untuk muslimat sembahyang Jumaat di bawah tu. Kita orang lelaki di mana sembahyang? Kita di sini, Masjid Qibli. Gambaran yang cuba digambarkan oleh media barat, selama mana orang Yahudi tidak ngusik yang ini, maknanya mereka tak menceroboh lagi. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, bukan perlu nak mengusik yang ini dikatakan menceroboh. Mana-mana tempat kawasan ini yang diceroboh oleh Israel dikira menceroboh masjid. Tapi itulah naratif yang dibina oleh barat. Tuan-tuan, siapa yang menguasainya, dia akan menguasai dunia. Sebab itu bersungguh-sungguhnya negara-negara kuasa besar nak dapatkan kuasa dunia dengan ambil dulu ni Palestin secara berjemaah. Tapi kita umat Islam, saya rasa bukan umat Islam tuan-tuan sekalian, pemimpin negara Islam. Semalam saya berceramah di Kolej Politek Mara dengan budak-budak. Semangat mereka tuan-tuan sekalian luar biasa. Ada seorang tanya dalam soal jawab, Ustaz duduk di Jabatan Mufti, mengapa kita tak hantar tentera ke sana? Tunggu saya jadi Menteri Pertahanan. Ini bukan Jabatan Mufti tak sampai kuasanya sampai nak hantar tentera, tak. Tak. Ini adalah polisi kerajaan masing-masing satu dengan polisi negara yang berhampiran dengan Gaza. Saya buat satu perbandingan semalam. Beza perang ini dengan perang Bosnia, dengan perang Afghanistan. Perang Afghanistan, round pertama Rusia ditendang oleh pihak Mujahidin. Round kedua, Amerika pula ditendang oleh pihak Mujahidin. Mengapa berlaku begitu? Sebab Pakistan, negara terdekat dengan Afghanistan, dia buka border kepada Mujahidin seluruh dunia boleh masuk di Afghanistan. Termasuklah orang Malaysia pernah pergi. Almarhum Syekh Abdullah Azzam, Ketua Mujahidin Afghanistan yang mati zaman perang dengan Rusia, dia bukan orang Afghanistan, dia orang Mesir. Usamah bin Laden yang membiayai, mendanai banyak golongan yang berperang di Afghanistan, dipotretkan oleh Amerika sebagai teroris. Dia bukan orang Afghanistan, dia orang Arab Saudi. Dan kita ketahui dan kenali ramai lagi orang Malaysia pun pernah berjuang di Afghanistan. Gitu juga di Bosnia. Di Bosnia satu benda yang makruf tuan-tuan sekalian, Malaysia pun ada hantar aset tentera dan komando daripada Turki terbang masuk. Sebab itu, asbab itu natijahnya berbeza. Sekarang tuan-tuan sekalian, pintu Rafah tidak dibuka oleh Mesir untuk masuk para mujahidin, tak masuk. Kalau dibuka, antara orang yang paling awal masuk adalah orang-orang Arab Jordan. Mengapa? Ramai penduduk Jordan adalah pelarian Palestin yang pergi ke Jordan. Mereka berpusu-pusu ke sempadan tuan-tuan sekalian, tapi tak boleh buka. Sebab itu polisi negara Mesir sendiri dan juga polisi daripada nak tunjukkan lemahnya OIC dan juga Liga Arab. Dan saya tunjuk pada tuan-tuan apa dia membuat sebenarnya. Menzalimi, mengkhianati seakidah. Satu akidah, satu lagi satu bangsa. Orang Arab ni kuat asabiahnya tuan-tuan sekalian. Tapi tang ni, dia pun tak kuat pula asabiah. Cair asabiahnya. Tuan-tuan, bila sebut Masjidil Aqsa ni, dia adalah satu tempat yang sangat penting dalam hidup umat Islam. Sampai Nabi SAW pun sangat mengharapkan
Masjidil Aqsa dapat dikembalikan kepada umat Islam zaman baginda masih hidup. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Masjidil Aqsa tidak di bawah kekuasaan orang Islam, tak. Dia masih di bawah kekuasaan kerajaan Rom ketika itu. Dan Nabi SAW sangat menggalakkan, buka Masjidil Aqsa, ambil balik Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW pun sendiri menghantar tentera, tuan-tuan sekalian. Tapi paling jauh Nabi SAW diizinkan oleh Allah hantar tentera dalam perang Mu'tah pada 8 Hijrah. 8 Hijrah adalah tahun juga dibuka kota Mekah. Dalam masa yang sama, dalam tahun yang sama, Nabi SAW hantar tentera untuk membuka Masjidil Aqsa, tapi diizinkan oleh Allah sampai di sini sahaja. 85 km lagi nak sampai ke Masjidil Aqsa, tapi tak mampu nak sampai. Sampai situ saja. Tahun depannya hantar lagi pada 9 Hijrah. Tapi sampai di perang Tabuk saja 397 km lagi baru nak sampai. Nabi SAW wafat dalam keadaan Masjidil Aqsa masih belum dikembalikan tanah umat Islam kepada umat Islam. Zaman Abu Bakar pun tak lepas juga. Sehinggalah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu pun dah 15 Hijrah. Ini kata Ustaz Abdul Somad, ini giliran orang Arab Quraisy yang buka Masjidil Aqsa. Kemudian bila lagi dibuka? Kali kedua dibuka oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masihi. Dia ambil balik dalam perang salib tu, dia ambil balik. Kata Ustaz Abdul Samad, ini giliran orang-orang Kurdish, bukan orang Arab. Kali terakhir Masjidil Aqsa berada di tangan umat Islam adalah di zaman pemerintahan kerajaan Khilafah Osmaniyah. Itu giliran orang-orang Turki. First round orang Arab Quraisy. Second round adalah orang Kurdish. Third round adalah orang Turki. Kali keempat ini orang apa? Barangkali orang Melayu dari Nusantara ini. Saya yakin tuan-tuan sekalian, buka saja kalau diberi kebenaran, ramai pergi. Mati syahid, siapa tak nak? Tuan-tuan, saya nak, maknanya kali terakhir Baitul Maqdis berada dalam dahkapan umat Islam adalah semasa kerajaan Khilafah Osmaniyah. Macam mana boleh jatuh balik? Macam mana boleh jatuh balik? Terlepas daripada penguasaan umat Islam. Tuan-tuan sekalian, ini adalah peta kerajaan Osmaniyah, tuan-tuan sekalian. Semua kawasan-kawasan dalam ni adalah di bawah kerajaan Osmaniyah. Punyalah besar, tuan-tuan sekalian. Termasuklah di tanah Melayu ni, tuan-tuan sekalian. Termasuklah Palestin di sini, di bawah kerajaan Osmaniyah. Tuan-tuan, ini sejarah. Satu ketika kerajaan Osmaniyah cukup kuat. Dia punya pusat pemerintahan di mana? Di Turki, di Istanbul, Konstantinopel. Tuan-tuan, dia jatuh tahun, tuan-tuan kena ingat, dia jatuh tahun 1924. Dia jatuh 1924. Tahun ini 2023. Tahun depan 2024. Cukup 100 tahun. Ketika pemerintahan Osmaniyah ini, semua negara-negara ini adalah negara di bawah kerajaan Osmaniyah. Benderanya lebih kurang mesti ada tanda bintang dan bulan dan bintang. Mana-mana negara. Sebab itu negara-negara umat Islam kebanyakannya dia ada bulan dan bintang. Kita berada di bawah. Hari itu Aceh kena serang, dia hantar tentera. Kuatlah ketika itu. Ibarat PBB lah ketika itu. Cuma dia jatuh 1924. Sebelum dia jatuh 1924, dia mula lemah dah. Dia mula lemah.
Masa lemah itulah yang diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam nak jatuhkan negara Islam dan nak ambil balik Baitul Maqdis sampai hari ini. Jadi tuan-tuan, nak mudah kita ingat, dia jatuh 1924. Beberapa tahun sebelum itu dia dah mula lemah. Saat lemah inilah diambil kesempatan. Tuan-tuan, ini adalah sejarah bagaimana kerajaan Haram Israel ideanya boleh bermula. Iaitu satu kertas kerja, mini kertas kerja, beberapa belas muka surat sahaja, ditulis oleh Theodor Herzl pada tahun 1896. Ingat, kita jatuh 1924. 1896, awal sikit daripada itu, ada satu kertas kerja Theodor Herzl, dia menerbitkan sebuah buku Negara Yahudi pada tahun 1896. Apa kandungannya? Kandungannya antaranya adalah mesti cari satu tanah untuk negara Yahudi. Cari satu tanah untuk negara Yahudi. Ada beberapa cadangan. Antara cadangannya buat negara Yahudi di Argentina. Di Argentina, di benua Amerika. Di Argentina. Tapi tak berapa menarik cadangan di Argentina. Sebab tak ada apa pun di Argentina tu. Kita ni kenal Argentina sebab dia pandai main bola. Ada Diego Maradona. World Cup di antara pasukan yang kuat. Kalau tak ada benda tu, kita tak kenal pun Argentina. Tolak cadangan tu. Cadangan lain, Palestin. Palestin diterima. Sebab di Palestin itu sendiri, orang Yahudi mendakwa, kebanyakan Nabi Bani Israel turun di Syam, dan di Baitul Maqdis itu ada beberapa tempat-tempat keagamaan, terima. Rupa-rupanya hanya satu mini kertas kerja, bila kita ambil serius, dia jadi betul-betul terjadi. Tahun depannya, 1897. Daripada kertas kerja itu tadi dibincang secara serius dalam persidangan Zionis antarabangsa pertama. Antara resolusinya adalah Zionism seeks to establish a home for the Jewish people in Palestine secured under public law. Maksudnya mesti ditegakkan sebuah negara haram Israel yang dilindungi oleh undang-undang. Maknanya kertas kerja dah siap, ada satu resolusi, mulalah mereka buat kerja. Kita ingat tadi, kerajaan Osmaniyah jatuh 1924. Tuan-tuan, pada tahun 1916, dah dekat dah 1924. Lagi 8 tahun. 8 tahun sebelum kejatuhan kerajaan Osmaniyah, ketika itu dah lemah, hutang banyak. Kemudian negara-negara Arab yang di bawah kerajaan Osmaniyah itu menebal asabiah. Musuh-musuh Islam cucuk negara Arab. Awak orang Arab, Quran turun dalam bahasa Arab, Nabi Muhammad orang Arab Quraisy. Tapi mengapa kau merasa selesa duduk di kerajaan Osmaniyah yang mereka Turki? Mereka mula menyemarakkan rasa tak puas hati. Kemudian kerajaan Osmaniyah juga berhutang banyak. 8 tahun sebelum kerajaan Osmaniyah jatuh, negara-negara barat superpower ketika itu dah mula fikir dah. Kerajaan Osmaniyah jatuh, negara-negara di bawah kerajaan Osmaniyah sebelum ini kita bagi-bagi sama kita. Zon A, zon B. Ketika itu superpower dia adalah Britain dan juga Perancis dan juga Empire Rusia. Mereka dah bagi-bagi dah. Palestin jatuh ke tangan British. Dah makin dekat dah. Tadi 1916. 1917, tahun depannya, satu jaminan daripada kerajaan British melalui deklarasi Balfour. Kita akan facilitate, kita akan sediakan sebuah negara, kita sediakan segala-galanya supaya orang Yahudi boleh buat negara. Tengok tentu sekalian dia punya perancangan tu. 1917.
Bermula 1917, tuan-tuan sekalian, memang Palestin dah dijatuhkan. Tentera Osmaniyah berjaya ditewaskan oleh British. Dan British menjajah Palestin pada Disember 1917. Dah dekat dah lagi dia punya dah nak tercapai dah impian dia. Maka ketika itu tahun 1920, bermula 1920, 3 tahun selepas British menjajah Palestin, dia jemput semua Yahudi di seluruh dunia mari datang ke Palestin. Berduyun-duyun mereka datang, tuan-tuan sekalian. Dan akhirnya pada tahun 1948, hasil daripada kertas kerja 1896, dijatuhkan kerajaan Osmania 1924, diusahakan sebuah kerajaan Israel di negara Palestin. Akhirnya pada tahun 1948, negara haram Israel ditubuhkan secara rasmi. Selang beberapa bulan diiktiraf oleh PBB. Tengok dia punya plan dia. Maka dapatlah sebuah negara namanya Israel. Allahu Akbar, habis ketika itu. Tapi tuan-tuan sekalian, Israel ni dia bukan rasa puas hati dengan dapat Palestin, sebab dia ada impian lebih besar. Dipanggil The Greater Israel, Israel Raya. Dia tak nak yang ini saja sebenarnya, dia nak lebih besar daripada itu. Sempadannya daripada Sungai Nil di Mesir dan Sudan sampai ke Sungai Furat, iaitu di Iraq. Semua kawasan itu dia nak. Tapi perlu dimulakan dengan Palestin. Saya selalu ulang di mana-mana untuk kita recall balik sejarah, supaya kita tidak mengulangi sejarah di tanah air kita sendiri. Tuan-tuan, harapan Israel adalah pertama, padam nama Palestin dari peta. Kedua, bila terpadam nama Israel dari peta, automatically terpadam isu Palestin dari dada-dada orang Islam. Ibarat begini, tuan-tuan sekalian. Ini kumpulan umur yang baya-baya kita ni barangkali mengaji dulu sejarah, tawarikh. Dulu-dulu ada sebuah negara di mana wallahu alam namanya Temasek. Temasek. Tuan-tuan buka peta baru sekarang ini, ada tak nama Temasek tercatat dalam peta dunia? Suara Eneng. Tak ada. Tak ada Temasek. Atau nama dia apa sekarang? Ya, itu nama baru. Diiktiraf oleh PBB. Negara keliling dia, Malaysia iktiraf, Indonesia iktiraf, ASEAN iktiraf, India iktiraf, Australia iktiraf. Sudah diiktiraf sebagai sebuah negara berdaulat. Maka sudah terpadam nama Temasek. Terpadam di atas peta, maka terpadam juga dalam dada-dada anak kita yang belajar sekarang ni. Dia pun tak kenal Temasek itu dulu adalah komponen kita, tuan-tuan. Dah tak ada dah. Dan orang Melayu yang duduk di dulu di Temasek, anak cucu cicit dia dah tidak berbangga lagi cakap Melayu. Pendedahan etis anak cucu orang Temasek dulu bergabung dengan etis Melayu Malaysia sudah ada, dan dia punya Facebook dia. Tuan-tuan, gerak kerja yang sama dibuat oleh Israel. Pertama dia nak padam dulu nama Palestin dalam peta. Lepas itu akan terpadam daripada dada-dada umat Islam. Sebab itu kita kena bercakap selalu. Saya dah cadangkan. Alhamdulillah negeri Perak kita bercuba. Tak apalah, negeri Perak kita cuba. Kemudian kami meeting guru-guru jawatan kuasa, guru takmir. Kami meeting di Perak. Saya beritahu pegawai takmir di negeri Perak, kita mulakan di negeri Perak. Guru-guru takmir kita dedahkan dengan subjek sejarah Al-Aqsa, supaya mengajar di masjid, mengajar di surau,
Biar sejarah ini tidak hilang. Kita tidak mahu berlaku lagi bagaimana sejarah Temasek kepada tanah Melayu. Temasek tak ada apalah, tak ada Baitul Maqdis di situ. Tapi yang ini Palestin, Baitul Maqdis di situ. Tuan-tuan sekalian, 1948 negara Israel ditubuhkan. Sekarang tahun 2023. Tuan-tuan buat calculation 2023 tolak 1948 berapa tuan-tuan? 75 tahun. 75 tahun. Apa yang dia membuat? Bila dia dapat negara tu, apa dia membuat? Tuan-tuan, ini saya ulang balik. Ini asalnya tuan-tuan sekalian, negara Palestin penuh ni, warna hijau ni. Palestin ni adalah nama biru sikit-sikit di ujung-ujung ni, sikit-sikit ni adalah memang penempatan kaum Yahudi. Sebab masa kerajaan Osmaniyah hari itu, kerajaan Osmaniyah, Sultan Osmaniyah sangat baik hati. Dia kesian tengok orang Yahudi dizalimi di negara-negara. Dia kata, mari sini ke Palestin, duduk dengan kami. Duduk dengan kami, duduk elok-elok, kamu duduk aman damai, boleh buat kampung. Tapi kaduk naik junjung tuan-tuan sekalian. Tengah sikit dia jadi kuli. Dah hari ni dia mengkulikan orang lain. Tuan-tuan, kadang-kadang kebaikan, memang Islam suruh kita buat baik tuan-tuan sekalian. Tapi kadang-kadang jangan terlebih dos. Apa orang kata? Terlebih dos kita bertolak ansur, kita ansur-ansur ditolak. Ini sejarah, tuan-tuan sekalian, dia boleh berlaku di mana-mana. Sekira-kira kita tidak berfikir masyarakat, generasi yang akan datang. Tuan-tuan, bila Israel ditubuhkan, tengok je warna hijau ni jadi kecil. Hanya 22%. Ni, tuan-tuan sekalian. Apa dia membuat? Tuan-tuan, apa dia membuat? Baik, 78% negara Palestin diambil oleh Israel. Hanya lebih kurang 22%. Ini tanah kita yang asal. Bila Israel ditubuhkan, kita terpecah dua. Dalam satu negara tapi pecah dua. Ini yang dipanggil Gaza. Ni kita kena ingat. Ini dipanggil Gaza yang perang-perang banyak-banyak ni. Yang di sini ni, yang kecil ni. Gaza diperintah oleh parti Hamas. Gitu. Satu lagi, ini yang besar ni. Masjid Al-Aqsa berada di sini. Ini dipanggil tebing barat. Pusat pemerintahan rasmi kerajaan Palestin di mana? Bukan di sini, tapi di sini. Tebing barat dipanggil. Dikuasai oleh parti Fatah. Dua parti berbeza. Mungkin faham ni. Jadi, yang selalu kena dah 5-6 kali di peperangan secara besar-besaran bukan di sini tuan-tuan sekalian, tapi di sini. Bina masjid, dibom balik 2 tahun lagi, dibina balik, dibom balik di sini. Jadi dana sangat diperlukan di sini tuan-tuan sekalian. Sebab perang banyak berlaku. Bukan di sini. Jadi kebanyakan NGO di Malaysia dikutip duit, disalurkan di mana? Di sini tuan-tuan. Bukannya di sini. Di sini memang kerajaan dia lah. Di sini. Bila NGO kutip duit, salurkan dana nak bina balik Gaza ni, mau tak mau mesti ikut kerajaan tempatan dia. Kerajaan tempatan dia adalah daripada kerajaan Hamas, bukan Fatah. Duta Palestin di Malaysia berasal daripada sinilah, kerajaan Fatah, bukan daripada Hamas. Itu yang dia agak mengamuk sikit kat Malaysia ni. Dia kata duit banyak kumpul tapi tak sampai kepada kami. Kami itu siapa? Kami itu kerajaan rasmi di Fatah ni. Di sini. NGO ngantor duit di mana? Di sini. Sebab memerlukannya di sini. Jadi tak sampailah ke Fatah, tapi sampailah ke Hamas. Hamas bukan satu entiti sepenuhnya tentera, tak. Dia ada kerajaan dia, ada Kementerian Kesihatan dia, Jabatan Kesihatan, Jabatan Pendidikan dia. Yang tentera itu adalah Izzuddin Al-Qassam, satu cabang tentera dia. Jadi tuan-tuan sekalian, tengok. Minta izin tuan-tuan sekalian, kita boleh lajak sikit.
Saya nak ajak tuan-tuan pasang tali pinggang keledar, kita pergi ke tepi barat dulu. Kita pergi ke sini. Apa dia membuat kat sini ni? Boleh? Lepas tu kita balik ke Malaysia, kita pergi ke Gaza pula. Boleh? Tapi tak tentu balik Malaysia lah ke Gaza tu. Terus apa dia membuat di tepi barat tu? Ini tepi barat tadi ni yang kita nampak besar tu kan, yang hijau tadi besar tu kan. Dalam besar-besar tu pun hakikatnya hanya 18% saja under Palestinian control. Hanya 18% saja, bukan 10 hijau tu. Lagi kecil. 22% under joint Israeli-Palestinian control. 60% daripada kawasan hijau yang besar tadi tu under Israeli control. Tengok. Petanya nampak macam kita punya, tapi hanya 18% saja yang under control, fully control kita. Udahlah gitu hidupnya di situ, 8% dikelilingi pula oleh tembok-tembok besar. Ini saya pergi sendiri ke sana nak tengok. Saya pergi sendiri. Betul saya gemuk lagi tu sekalian, saya kurus sikitlah. Tembok ni 8 meter tuan, tinggi tuan-tuan, 8 meter. Lebih kurang berapa kali kita? 4 kali kita lebih atas. Itu atas tuan-tuan sekalian. Bawah ni lagi jauh ke dalam sebab dia bertakut sangat pasal terowong yang sampai hari ini dia sangat misteri. Inilah tuan-tuan sekalian, hidup tiap-tiap hari susah. Macam Tambak Johor tu lah, orang kita nak masuk kerja tu kan dengan queue yang panjang. Tiap-tiap hari ikut kawalan ketat rakyat Palestin. Checkpoint yang adalah dikira tuan-tuan sekalian. Ini di tepi barat, bukan di Gaza. Gaza kejap lagi kita pergi. Tiap-tiap hari berlaku penangkapan rakyat Palestin tanpa waran dan tanpa dakwaan. ISA lah dulu. Tangkap kok suka. Berlaku pembunuhan tiap-tiap hari. Yang sejenis, yang pembunuhan secara seorang, dua orang, tiga orang, bukan secara beramai-ramai ni. Paling kurang ajar tuan-tuan sekalian. Ini yang gambar terbaru. Ini Baitul Maqdis ni berada di tepi barat. Tapi tengok tuan-tuan sekalian, dia menceroboh. Ini kena menceroboh lah tuan-tuan sekalian. Tak mesti menceroboh dalam ni. Ini kawasan yang kita sebut tadi ni. Area tadi tu. Ini kalau kita buat rumah banglo di sana, kerajaan Israel nak ambil, dia hantar surat. Dalam tempoh 2 minggu, hendaklah tuan merobohkan rumah tuan. Bukan mengosongkan rumah tuan, tak. Merobohkan rumah tuan sendiri. Kalau tempat kita minta, ialah dia bagi masa lagi lah nak. Ini roboh rumah sendiri. Cukup 2 minggu kita tak roboh rumah kita sendiri, Israel bawa jentolak dia. Jengkaut dia. Dia runtuhkan rumah kita kena bayar kos jentolak ni. Satu lagi, kita kena bayar denda sebab kita engkar untuk merobohkan rumah kita sendiri. Tuan-tuan. Habis rumah kita diroboh, dia mau buat apa? Dia mau buat housing estate. Persin 1, persin 2, persin 3, itu gitu gini. Dan diajak orang Yahudi datang ke Israel untuk kos hidup. Kali pertama datang ke Israel, kami bagi 10,000 USD. Cash. Dan duduk masuk ke apartmen percuma. Itu berduyun Yahudi datang. Ini yang berlaku di tebing barat yang tidak ada Hamas di situ. Tapi dia pun buat juga benda-benda macam ni. Nak buktikan Israel memerangi Gaza bukan sebab Hamas saja, sebab dia nak ambil Palestin itu seluruhnya. Buktinya di tebing barat yang tidak ada Hamas pun dia buat begitu juga. Kita dah balik, kita pergi pula ke semenanjung Gaza. Apa benda yang berlaku di situ? Gaza di mana tuan sekalian? Yang kecil ni ya, yang kecil. Kecil. Inilah Gaza, cantik tuan sekalian. Ada pantai, nelayan pun boleh tangkap ikan. Cantik. Duduk di sini, berapa penduduknya? 2.3 juta. Padat. Dia ada 5 DO. 5 daerah lah. Penghulu tak tahu lah banyak mana. Ketua kampung JKKK itu banyaklah tuan-tuan sekalian. Dia ada Gaza Utara, dia ada Gaza Selatan. Dan dia ada airport, international airport tuan-tuan sekalian di sini sebenarnya.
tapi telah dimusnahkan oleh Israel dalam perang 2001. Yang ini dipanggil pintu Rafah ni tuan-tuan sekalian, di sepadan Mesir yang kita dengar bantuan untuk Malaysia masuk kot ni lah tuan-tuan sekalian, pintu Rafah ni. Ini Mesir jaga. Zaman Mursi, sebelum zaman Abdul Fattah Sisi hari itu, zaman Mursi menjadi Presiden Mesir, dibuka pintu ni, orang Gaza boleh masuk Mesir tanpa pasport. Itu dia seronok masa tu. Menang saja Mursi di Mesir, yang paling seronok adalah orang-orang Palestin. Dibuka sempadan ni, tanpa pasport boleh keluar masuk bila-bila masa. Tapi tahan setahun je Mursi memerintah. Digulingkan oleh Abdul Fattah Sisi. Apa Abdul Fattah Sisi buat sekarang? Nanti saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Apa berlaku di Gaza? Pun mereka itu dikelilingi oleh pagar 6 tinggi, 6 meter tinggi, 6 meter di atas permukaan, berapa meter lagi di bawah. Kemudian ada beberapa zon penampan lagi. Sebelum sampai ke Palestin ada zon penampan lagi. Ini saya sebut tadi dah, setakat ini sudah ada 5 peperangan, siri peperangan besar berlaku di Gaza. Berlaku di Gaza ni bukannya besar sangat tuan-tuan sekalian. Kalau setakat nak musnahkan sehari boleh jalan. Sebab panjang ni, Gaza ni cuma lebih kurang 41 km sini sampai Kuala Kangsar je pun. Dekat je. Kereta kebal datang banyak-banyak dengan pesawat, dengan apa, boleh hancur sekali mata. Kalau ikut hukum akal lah. Dan lebarnya pun tak jual, dah lebih kurang 12 km je. Itu je. Tapi sampai sekarang tak mampu lagi tuan-tuan sekalian. Jadi terkutang kanting, bahasa saya lah, bahasa kasar. Terkutang kanting lah para mujahidin melawan. Mana negara Arab? Mana negara Islam? Apa dia membuat? Ini tuan-tuan, dia membuat apa? Ini panggil normalisasi. Normalisasi ni maksudnya dulu negara Israel ini tidak diiktiraf oleh semua negara Arab. Tapi sekarang proses pengiktirafan mula berlaku. Normal, tatbi' dipanggil normal. Macam Temasek hari itulah. Bila Temasek dapat sebuah negara namanya pun lain, negara-negara lain pun iktiraf. Jadi normal lah benda tu, macam negara lain juga. Ini yang dibuat oleh Abdul Fattah Sisi. Ini Fattah Sisi, ini pun tuan-tuan kenal. Kenal kan tuan-tuan? Ini pun tuan-tuan kenal. Bekas presiden. Dia tanda tangan satu perjanjian dipanggil Deal of the Century dipanggil. Perjanjian abad ini. Iaitu menyerahkan Baitul Maqdis kepada Israel. Sudah. Dan buat satu negara baru di Palestin. Negara baru Palestin, bukan di negara Palestin tapi di Semenanjung Sinai, di Mesir. Apa negara Arab yang keliling-keliling tu buat? Tanda tangan lagi satu perjanjian Abraham Accord, mengiktiraf wujudan Israel oleh UAE dan Bahrain. Diikutilah dengan beberapa buah negara. Ini negara-negara yang dah normalize dengan Israel, dengan negara Arab semua ni. Palestin di sini. Cuma Saudi je belum tanda tangan. Sebab tak sempat tanda tangan, berlaku perang 7 Oktober. Menteri Petroleum Saudi kata perjanjian ini, normalisasi ini, dia kata masih ada di meja. Maksudnya bukan dibuang dalam tong sampah, masih ada di meja, tinggal sign. Ini tu tak kenal siapa muka separuh ni. Hamba Allah ini tunjuk peta ni di hadapan persidangan PBB, dihadiri oleh semua ketua negara. Dia ini adalah Benjamin Netanyahu. Dia buka peta ni, tuan-tuan sekalian, dia buka peta ni, dah tak ada dah nama Palestin. Dia terus lukis warna biru ke hitam ni, terus tulis Israel. Dan dihijaukan negara-negara Arab di keliling ni. Dia kata inilah the new Middle East. Bahasa diplomasi dia. Tetapi bahasa hasrat dia adalah inilah dipanggil the greater Israel. Sebab semua negara-negara ini sudah tunduk dan patuh kepada Abang Long, Amerika Syarikat dan juga Israel.
Maka kalau ini dibiarkan begitu saja, habislah Palestin. Tapi satu langkah penyelamatan dibuat oleh pihak mujahidin, maka berlakulah peperangan Taufan Al-Aqsa pada 7 Oktober. Dipanggil intervensi. Kalau dibiarkan begitu saja, dia akan ikut plot cerita dia lah. Mesti dibuat satu intervensi. Macam kita zaman Covid teruk dulu kan. Kita dengar Tan Sri Nur Hisham bila dia dalam TV dia kata, kita mesti ambil langkah intervensi untuk melandaikan. Melandai itu maksudnya kita turunkan kes Covid. Jadi apa yang dibuat oleh Al-Qassam dan juga para mujahidin supaya nak melandaikan, nak balik kepada titik asal bahawa Palestin itu adalah milik umat Islam, kita tidak akan serah sampai bila-bila. Jadi 7 Oktober tu. Sebab ada orang Malaysia menyalahkan, orang Malaysia, orang Gaza tak pernah dengar lagi dia menyalahkan Al-Qassam. Apa dia punya falsafah hidup mereka, tuan-tuan sekalian? Masya-Allah. Dia kata apa? Kami tak akan keluar daripada Gaza. Falsafah dia macam satu syair Arab, ya nafs, wahai jiwa, illam tuqtali fatamuti. Wahai jiwa, kalaupun kamu tidak dibunuh, kamu akan mati juga. Duduk mana pun akan mati. Wa illam tuqtali fatamuti. Kalau kamu tidak dibunuh pun, tidak ditembak, kamu akan mati juga. Tunggu masa je. Lebih-lebih lagi sekarang, tak mati kena bom, mati tak cukup makan. Kalau tak mati tak cukup makan, mati sebab tak ada ubat. Kalau tak mati tak cukup ubat, musim sejuk dah datang, mati tetap mati. Tapi bagi pejuang mujahidin, falsafah dia apa? Wa imal fauzu fasyadah, wa imal mautu fasyahadah. Para mujahidin, falsafah dia, sama ada kami menang, kami akan perintah Palestin, ataupun kalau kami mati, kami dapat mati syahid. Itu falsafah dia, tuan-tuan sekalian. Maka berlakulah 7 Oktober, tuan-tuan pun tahu. Berlaku hari itu hari Sabtu. Orang Yahudi ini di Sabtu dia cuti. Tel Aviv baru tahu dia diserang 12 jam lepas tu. Sebab dia serang sempadan. Pakai apa, glider tu kan. Tu. Melalui serangan darat, serangan laut, mari kok mana dia datang kok mana tu segini, serangan darat. Serangan darat kok sini, serangan laut kok sini, tuan-tuan sekalian. Boleh masuk ke Ashkelon. Serangan darat di sini, serangan laut di sini, serangan udara di sinilah. Satu yang sangat tidak disukai dan dibom tiap-tiap hari, sebab bila serangan laut di sini, Al-Qassam berjaya merampas dokumen-dokumen sulit dan strategik Israel. Dan semalam sudah didedah satu persatu dokumen-dokumen sulit. Dalam dokumen itu adalah perjanjian Shin Bet, Mossad, ini intelligence Israel lah, dengan beberapa pihak di Mesir dan negara-negara Arab. Memang mereka memburu Hamas dan pejuang-pejuang. Pada hari itu juga, pada hari yang sama, 74 orang ditangkap dan dibunuh di kalangan orang-orang Gaza sebab jadi tali barut Israel. Dapat senarai nama. Dibunuh ketika itu. Tuan-tuan jangan pelik. Tali barut Israel bukan hanya di Israel, bukan hanya di Gaza, termasuk di Malaysia. Bukan orang Cina, bukan orang India, tapi orang Melayu. Tahun 2012 berapa belas orang kena tangkap. Jadi intelijen, jadi tali barut Mossad. Beberapa orang pensyarah Palestin di Kuala Lumpur ditembak mati. Itu kerja siapa, tuan sekalian? Kerja Mossad. Mossad Melayu, tuan sekalian. Ini tuan sekalian, kita cepatkan sikit dah dekat pukul 8. Minta maaf. Itu 7 hari bulan, tuan sekalian. Seranglah, dapat ditawan lebih kurang 250 orang. Tuan-tuan, kawasan-kawasan perumahan yang diduduki oleh orang Israel di sini kosong, tuan-tuan sekalian. Mereka lari lentang pukang. Sampai sekarang kosong, tuan-tuan sekalian. Mereka tak berani balik. Ini kosong di sini. Ada 25 kawasan perumahan berjaya dikosongkan oleh Al-Qassam.
Dan 11 pusat pos keselamatan Israel berjaya dikosongkan. Sampai sekarang kosong. Sebab orang Yahudi ni penakut. Sekali kena tak berani dah patah balik. 8 hari bulan dan seterusnya. Contoh dipanggil dasar bumi hangus Israel di Gaza. Saya update sampai semalam. Kemarin 28 hari bulan pukul 4 pagi. Sebanyak 21,110 kematian. 8,800 kanak-kanak. Dan 6,300 wanita. Yang terbaru lagi dahsyat tuan-tuan sekalian, sebelum ini dia bom fosforus pula, yang bila kena kulit boleh terbakar. Terbaru dia guna drone, dia titiskan, dia sembuh asid nitrik di atas kemah-kemah. Asid nitrik ni guru sains tahulah betapa bahayanya. Dia pakai asid tuan-tuan sekalian, punya dia nak bunuh. Dan sekali dia bom tidak kurang 500 orang, 600 orang akan syahid fisabilillah. Belum lagi yang di dalam tu. Bila ceasefire, kejahatan senjata dibuat, tengok balik kampung pesin masing-masing, mayat-mayat reput di jalan. Anak-anak kecil incubator mereput mati di situ, ulat-ulat naik. Itu berlaku tuan-tuan sekalian. Ibu-ibu mengandung, masya-Allah, tak boleh nak cerita. Kemusnahan berlaku. Ini tuan-tuan sekalian, Masjid Syafi'i. Ini masjid negeri Gaza. Ini adalah sumbangan duit tuan-tuan sebenarnya. Tuan-tuan menyumbang tu melalui agensi NGO mana-mana. Ini saya dulu terlibat dalam Aman Palestin. Sampai sekarang Aman Palestin yang kena siasat dengan SPRM tu. Yang siasat dengan SPRM tu, saya terlibat satu ketika dulu sebagai timbalan pengurusi. Dan apa projek dibuat? Banyak projek berjuta-juta. Antaranya adalah Masjid Imam Syafi'i. Tapi dah dibom dah tuan-tuan sekalian, habis. Sekolah tahfiz dibom, pusat majlis dibom. Kemudian hospital sakit jiwa banyak dibom tuan-tuan sekalian. Ini setiap every hour, setiap 1 jam. Puratanya anak-anak 6 orang mati, 15 orang akan cedera, akan mati di kalangan orang-orang dewasa dan macam-macam lah. Jadi apa negara Islam buat? Kutuk Israel tapi tak ada sebarang langkah dia ambil. Buatlah macam Yaman, boleh tahan juga Yaman tu. Dia sekat Laut Merah tu, mana-mana kapal tak boleh lalu. Kalau dikatakan nak lalu ke Israel, dia akan rampas. Alhamdulillah ada juga langkah tu. Dia pun nak pusing jauh tuan-tuan sekalian, memang susah. Ini negara Arab buat tuan-tuan sekalian, negara Arab yang keliling-keliling tadi ni, dia buat satu syarat Liga Arab. Tapi ada 5 usul ditolak oleh 4 negara Arab yang Arab Saudi, Bahrain, UAE dan Morocco tolak. Antaranya apa? Jangan gunakan pengkalan tentera. 2 hari lepas pengkalan tentera Amerika di Arab Saudi menerima berapa ratus tentera yang datang. Ada welcoming ceremony lagi. Peluru berpandu balistik daripada Yaman nak dihantar ke Tel Aviv, ditembak tengah jalan oleh tentera-tentera Saudi. Tuan-tuan sekalian, kita pun cannot brain lah. Macam mana? Pertama satu akidah, satu lagi satu bangsa. Tapi tak rasa simpati dan kesian. Tapi tuan-tuan sekalian, benda yang saya cerita pada tuan-tuan bukan mengundang untuk kita putus asa, tak. Hadis Nabi SAW menyebut, la taqumus saah, tidak akan kiamat sehingga dah orang Islam akan berperang dengan orang Yahudi. Dan orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Orang Yahudi takut dan dia akan menyorok di belakang batu dan di belakang pokok. Batu dan pokok akan panggil, ya Muslim, ya Abdullah, ta'al warai Yahudi faqtulhu. Wahai Yahudi, wahai Muslim, mari datang, belakang aku ada orang. Wahai Muslim, mari datang, di belakang aku ada orang Yahudi, kata pokok dan batu. Faqtulhu, bunuh dia. Kecuali satu pokok saja.
yang menyembunyikan orang Yahudi namanya pokok gharqad yang banyak ditanam hari ini di negara haram Israel. Seorang guru perempuan daripada Gaza, guru cikgu perempuan, dia baca hadis ni, dia kata apa? Yang sanggup bantu kami pokok dengan batu je, sebab dunia bisu belaka. Tuan-tuan, jangan putus asa. Kita diwakili oleh ni Brigade Al-Qassam sebagai ketua. Ini Abu Daif, Muhammad Daif Abu Ubaidah. Sampai sekarang orang Israel tak tahu muka dia sebenarnya macam mana. Nampak mata je. Tapi bukan mata Jawa lah ni, Pak Zaini ni. Mata Jawa ni dia mata Arab lah ni. Ni mata Arab ni. Tuan-tuan, budak-budak kecil dekat negara-negara Arab, kalau di tempat kita ni kan anak-anak kita suka pakai kostum baju Ultraman, Spiderman. Tapi negara Arab, kostum yang mereka suka pakai yang ni. Dah masuk dalam jiwa orang Arab, jihad. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sebut, akan ada di kalangan umat aku orang yang macam ni, yang sentiasa mempertahankan Baitul Maqdis. Orang macam ni, tuan-tuan sekalian, yang sepatutnya dibantu oleh semua umat Islam, tapi nampaknya. Jadi kita menyeru kepada apa peranan kita, tuan-tuan sekalian. Ini dipanggil call for action lah. Kita dengar, kita balik, mesti ada benda yang kita nak buat. Guru saya kata, kamu mengajar ke, ceramah ke, kalau boleh ada dua benda. Satu menarik, satu merangsang. Kalau dua-dua benda ni maksudnya berjayalah ceramah kamu. Tapi kalau tak menarik tapi merangsang, tu baguslah tu. Tapi kalau menarik tak merangsang, dia balik gitu-gitu je lah. Ingat yang lawaknya, ingat yang itu. Tidak merangsang untuk kerja, untuk bertindak. Jadi ceramah kita pada pagi ni, kuliah subuh kita yang menarik tu tak adalah, tapi mudah-mudahan merangsang. Tuan-tuan, apa peranan kita? Peranan kita ialah kita teruskan bantu. Bantuan kita selepas ini bukan lagi dipanggil derma, tuan-tuan, tak. Bukan derma, bukan sedekah, tapi jihad harta dipanggil. Jihad harta. Beza tu, dia punya nilai tu. Jihad harta. Dia ni ketua ulama negara Palestin di luar. Jadi dia cakap, dia mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada orang Islam Malaysia yang tak pernah putus-putus bagi dana, khususnya kepada Gaza lah, kepada Hamas. Tetapi ini sangat tidak disukai oleh Abang Long. Amerika tak suka. 7 minggu selepas perang, bantuan seluruh dunia kepada Gaza lebih daripada 100 juta USD seluruh dunia. Jadi Amerika menguasai satu gerakan dunia untuk melemahkan Hamas bermula dengan sekatan dana. Secretary Anthony Blinken, ini setiausaha luar Amerika, dia kata apa? The United States in coordination with the UK is imposing sanctions on individuals and entities that have supported Hamas and the Palestinian Islamic Group. Maknanya dia memulakan gerakan untuk melemahkan Hamas bermula dengan sekatan dana kepada Hamas. Kerajaan Tebing Barat pun dah buat dah, tuan sekalian. Shutdown 103 charities untuk apa? Weaken Hamas, melemahkan Hamas. Bukan setakat itu, Turki diminta hentikan kumpul dana untuk Hamas seluruh dunia, tuan-tuan sekalian. Dan FBI pun baru datang ke Malaysia baru ni. Apalah yang mereka hendak daripada kerajaan Malaysia pun kita tak tahu. Dan mana-mana NGO, individu yang terang-terang ada hubungan dengan Hamas akan dilemahkan. Tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam internet, saya tak bawa lagi ni, tahun 2015. Dalam kertas yang
sediakan oleh kerajaan Israel, terang-terang setiap negara dia ada NGO yang dikatakan ada kaitan dengan Hamas. Contoh di Turki IHH, di Qatar dia ada foundation dia, termasuklah di Malaysia Aman Palestin. Memang dalam sejak tahun 2015 lagi. Tuan-tuan sekalian, teruskan doa kunut nazilah. Sebab baru ni timbul isu ada sebuah negeri hentikan kunut nazilah sebab Nabi SAW buat sebulan je. Tuan-tuan, bukan sunnah dilihat pada sebulan tu. Sunnah dilihat apabila benda tu tak datang lagi, terus. Makbul ke tak makbul? InsyaAllah makbul, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah makbul. Tuan-tuan tengok, dah banyak dah ketakutan dorong tentera Israel bunuh warga sendiri. Dia jadi macam, dia kata aku berperang macam dengan hantu. Tiba-tiba ada. Sebab Hamas dan Mujahidin bergerak ke bawah, dia ke atas. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, purata setiap hari aset tentera yang dimusnahkan oleh Hamas, purata tiap-tiap hari 2 hingga 3%. Makin panjang makin banyak. Setakat ini 875 aset tentera, kereta kebal, kereta perisai, sama ada dimusnahkan langsung ataupun dimusnahkan sebahagiannya. Musnah, tuan-tuan sekalian. Boleh letak bom sifar jarak. Pakai slipper je, tuan-tuan sekalian, pakai tracksuit. Sangat luar biasa, tuan-tuan. Askar Israel tembak rakan sendiri. Cerit-berit berlaku, tuan-tuan sekalian. Peringkat dalaman Netanyahu sendiri terima rosakan bu dari keluarga tebusan Israel. Keluarga tebusan Israel minta kerajaan bebaskan cepat. Tapi Netanyahu dia buat tak tahu je. Ada satu penyakit kulat dalam tentera Israel ini. Penyakit kulat. Dah meninggal lah, dah 2-3 orang meninggal, tuan-tuan sekalian. Tak tahu punca. Itu semua ialah doa kita lah, tuan-tuan sekalian. Kita mengharapkan gempa bumi ke halilintar, tapi Allah tak bagi macam itu. Allah bagi cara lain. Tapi tetap berdoa, tuan-tuan sekalian. Tetap berdoa. Di masjid saya tu, di masjid Abdul Rahman Auf, boleh katakan tiap waktu berdoa. Semasuklah sembahyang zuhur, sembahyang asar, doa kunut nazilah. Teruskan. Baik. Dan seluruh dunia, tuan-tuan sekalian, bangkit daripada Amerika. Tiap-tiap minggu di New York ada perhimpunan besar-besaran. Dan yang ini, tuan-tuan sekalian, nak tunjukkan kepada tuan-tuan, Hamas sendiri ucap terima kasih kepada Aman Palestin dan juga GSPP ni, Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin. Ini, tuan-tuan sekalian, ini Khalid Mash'al, ataupun tahu, Ketua Biro Politik Hamas, duduk di Qatar. Ini dia punya pegawai dia. Yang ini adalah Ustaz Fauzi Asmuni. Beliau adalah pengurusi Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin. Tuan-tuan sekalian, yang ini sebab berlaku perang 7 hari bulan, 7 Oktober, 9 Oktober, wakil Hamas di Kuala Lumpur panggil NGO. Kami pergilah nak dengar first hand punya cerita apa sebenarnya. Rupa-rupanya Taufan Al-Aqsa ini telah dirancang 2 tahun dah. Dan ada dipanggil latihan ketenteraan bersama dengan pejuang-pejuang mujahidin ni. Sebab itu agak tersusun kali ni. Dan media mereka tip-top, tuan-tuan. Media golongan mujahidin sangat-sangat membantu untuk mengubah naratif dunia. Boleh bayangkan, tuan-tuan sekalian, ketika ceasefire, pejuang mujahidin melepaskan tebusan itu boleh babai kat dia. Semalam keluar, tuan-tuan sekalian, daripada media Israel mengatakan tebusan-tebusan Israel yang dibebaskan oleh mujahidin yang babai kepada pihak mujahidin itu sebenarnya dia kata telah disuntik dengan dadah, sebab itu dia high. Ini penipuan-penipuan, tetapi disanggah sendiri, tuan-tuan sekalian, oleh bekas-bekas tebusan ni. Tak berlaku, tak ada dicucuk ke minum air, tak ada. Inilah, tuan-tuan sekalian, jahat ni. Tapi mereka kali ini perang cukup bersedia mereka, termasuk media.
Jadi GSPP ni tuan-tuan sekalian, saya bagi kesimpulan nak habis dah pun. 3 perkara tuan-tuan kena ingat. Pertama, bantuan kita, jihad harta kita kepada Palestin mulai saat ini, dipanggil jihad harta tadi ni, bukan hanya sekadar kemanusiaan, tetapi pembebasan. Apa beza kemanusiaan dengan pembebasan? Kemanusiaan maksudnya begini. Israel serang, bomnya masjid, hospital, sekolah, habis hancur. Kita kutip duit lagi, kita bina lagi semula. Selang 2 tahun, dia datang balik. Dia bom balik. Kita kutip duit, kita bina. Begitulah berterusan. Sampai bila tuan-tuan sekalian? Sampai bila-bila, selagi mana belum merdeka. Sebab itu kita sungguh-sungguh bantu sampai merdeka. Kalau ikut saya lah tuan-tuan sekalian, doa kunut ni kita baca sampai bila Ustaz? Ini bukan kenyataan rasmi Jabatan Mufti, ni pandangan saya. Sampai bila Ustaz kita baca doa kunut? Sampai merdeka. Sampai merdeka. Tuan-tuan sekalian. Jadi pertama itu daripada kemanusiaan kepada pembebasan. Pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kita tolak two-state solution. Panggil. Two-state solution ni maksudnya negara Palestin tadi ni, dia pun nak bagi dua. Satu ambil kat Israel, 78%, 22% bagi ke orang Palestin. Ini kita tolak. Sebab itu kami kutip petition tadi ni. Nak bagi pada kerajaan, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Pertama, kekalkan polisi untuk tidak mengiktiraf Israel. Macam kat pasport kita kat belakang tu, negara Israel tidak diiktiraf. Kedua, jangan tunduk kepada puak-puak di Malaysia ni, ramai juga yang tekan kerajaan supaya bersifat lunak dengan Israel. Sampai dalam kempen-kempen pijak negara Israel pun jadi isu. Panggil dek polis dan sebagainya. Sebab ada tekanan-tekanan daripada pihak-pihak tertentu. Kita minta kerajaan tegas, jangan hiraukan, abaikan. Sebab majoriti umat Islam, itu kita kutip tanda tangan tu, menolak Israel dalam hidup. Dan kita berterima kasih kerana Perdana Menteri kita tolak ZIM. ZIM ni maksudnya kapal kontena tu kan, yang daripada Israel, kita tolak. Itu yang kedua. Kita tolak two-state solution. Yang ketiga, nak memperkenalkan, biarlah kita kenal hero dalam isu ini adalah golongan mujahidin yang mewakili kita, yang memelihara air muka kita. Dan kita dah hantar 9 tuntutan JSPP kepada kerajaan. Terpulanglah kepada kerajaan. Sepaling tidak, ini adalah dipanggil tadi, ada tempias-tempias. Kalau mati begitu kot adalah kot jihad fisabilillah. Jadi kita tak akan berhenti bercakap mengenai isu ini sampai merdeka, insya-Allah. Ini yang saya sebut awal tadi. Dan saya rasa takat itu dululah. Ini adalah perkembangan terakhir tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook pun tak apa, ataupun dalam ni, mengenai satu perubahan yang sangat drastik berlaku kebelakangan ini. Israel sudah kehilangan sokongan dunia, tuan-tuan. Dari sudut rakyat Bahrain, ramai yang dah benci dengan Israel. Sehingga orang Israel sendiri, kalau pergi ke luar negara dia cuba menyembunyikan identitinya sebagai seorang Israel. Dia tak nak cakap Yahudi. Sebab semua orang benci dia. Semua orang benci dia. Dan dua negara Asia yang sangat sokong kuat Israel, iaitu Jepun dan Korea. Ini memang penyokong kuat Israel ni, Jepun dan Korea. Rakyat dia sendiri buat demonstrasi. Dan tuan-tuan, ekonomi Israel jatuh berudung, tuan-tuan sekalian. Pelabuhan dia, kapal yang datang amat sedikit. Sektor pelancongan jatuh. Kontraktor-kontraktor tak boleh nak buat kerja. Penduduk dia yang ada dua kerakyatan, yang datang ke Israel ni ada, yang daripada dua kerakyatan, balik keluar daripada Israel. Hampir 300,000, 200,000 keluar dari Israel balik ke negeri masing-masing. Dan rakyat sendiri sudah demonstrasi di hadapan rumah Netanyahu,
Maknanya ya kita nampak tragis kepada orang Islam, tapi sebenarnya orang Yahudi pun berasa juga. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Wahai para mujahidin, kamu kejar sampai lubang cacing orang yang masuk negara kamu. Kalau kamu rasa kamu sakit, ada kematian, kekurangan, mereka pun rasa macam kamu juga sebenarnya. Tapi satu kelebihan kamu, watarjuna minallah ma la yarjun. Satu lebih kamu daripada mereka adalah kamu mengharapkan sesuatu daripada Allah yang mereka tak ada harapan di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian, saya rasa takat itu dululah. Minta maaf tuan sekalian, 8-5 minit kita lajak jauh. Tapi kita dah balik dah daripada Gaza dah landing dah di kepada masjid dengan selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tidak ditahan oleh Israel. Jadi tuan-tuan, bagi saya dah kongsilah dengan tuan-tuan, awareness ini perlu pada tiap-tiap ni supaya kita tak lupalah. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih kepada tuan-tuan yang tanda tangan tu. Tanda tangan tu. Sebab ada orang takut, ini tulis IC ni, macam mana ni tulis IC? Nama IC. Jangan takutlah, kita nuntut Madani pun tertakat gambar IC kita lagi, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, sebagai buktilah. Kalau tak ada IC, tak ada nombor telefon tu, siapa-siapa boleh kita kutip nama. Jadi berjaya tak berjaya itu keserah pada Allah Ta'ala, tapi itu adalah komitmen kita lah, tuan-tuan sekalian. Terima kasih semua atas komitmen. Ramai pula hari ni. Saya jarang kuliah subuh seramai macam ini, tuan-tuan sekalian. Rasa seronok pula. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad, volunteer untuk sebarkan lagi ke seluruh tanah air kita apa yang kita cerita ni lah. Sekian, mohon maaf. Wa hadza sallallahu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi. Ya begitulah. Terima kasih kepada yang